Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi memulakan PDPR kita pada minggu ini, kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu 3.4. Okey, 3.4 tajuknya ialah amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, apa yang akan anda pelajari dalam subtopik ini? Di akhirnya apabila anda dapat menghuraikan ciri dan amalan demokrasi serta pengasingan kuasa di peringkat persekutuan dan juga negeri. Okey, kita tengok dulu kepada pengenalan kepada demokrasi berparlimen yang diterima sebagai ciri pentadbiran negara. Ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, kita lihat kepada pilihan raya. Okey, pilihan raya menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun dan telah diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, ini membuktikan bahawa amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Dan sebagai rakyat, kita juga mempunyai peranan dalam demokrasi. Okey. Sewajarnya kita sebagai rakyat memahami kepentingan pilihan raya untuk memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Bagi warga negara yang layak mengundi, kita perlulah menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin yang berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Apa yang dikatakan dengan warga negara yang layak mengundi? Apabila sudah cukup umur 21 tahun dan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, yang ini pilihan raya kita dah baca masa tingkatan 4. Okey, kebebasan asasi. Kita lihat maksud kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan ada 4. Kebebasan diri iaitu tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Kebebasan beragama ialah Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain juga boleh mengamalkan agama masing-masing. Yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan juga membentuk persatuan. Okay, ada 4 kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, kebebasan asasi lagi. Suhakam iaitu hak asasi untuk semua diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak tetapi tertaluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan tersebut bertujuan memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Walaupun diberikan kebebasan, tetapi masih ada lagi had yang perlu kita patuhi. Okey, Suhakam iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia merupakan institusi hak asasi kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Okey, peranan Suhakam berperanan bagi mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Kebebasan bersuara termasuklah kebebasan media yang dikawal oleh Akta Hasutan 1948 serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Okey, yang ni pengasingan kuasa dalam pemerintahan.
Pengangsangan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan sehingga ke hari ini dan kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif, Pelaksana, Badan Kehakiman, Judisiari. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong secara Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Okey, kita lihat dulu kepada Badan Perundangan. Okey, Badan Perundangan berfungsi menggubal undang-undang pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Maksudnya di sini Badan Perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Badan Perundangan pada peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri. Okey, kita lihat gambar di sebelah kiri itu adalah gambar Parlimen. Yang mana yang di-Pertuan Agong adalah salah satu komponen dalam Badan Perundangan. Kemudian ada Dewan Negara dan Senat. Kemudian ada Dewan Rakyat ataupun Perwakilan. Okey, Parlimen adalah badan perundangan tertinggi di Malaysia yang terdiri daripada 3 komponen iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang telah dipilih. Parlimen juga berkuasa menggubal undang-undang dan juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan yang sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baru. Okey, kemudian kita tengok peringkat negeri iaitu Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia terdapat DUN di setiap negeri kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Okey, Dewan ini terdiri daripada Sultan atau yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. DUN berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Okey, dalam gambar tu ada gambar Dewan Undangan Negeri Sarawak. Okey, Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Okey, Badan Eksekutif ni pun terbahagi kepada 2, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okay, di bawah Kerajaan Persekutuan adanya Jemaah Menteri ataupun Kabinet dan di bawah Kerajaan Negeri ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okay, kita lihat dulu Jemaah Menteri ataupun Kabinet. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Biasanya Menteri yang mempunyai portfolio. Yang kedua, tugas utama adalah untuk menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri akan mengetuai Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri. Manakala anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Tanggungjawab bersama secara kolektif. Maksudnya, semua Jemaah Menteri mestilah bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat. Tidak boleh membangkang. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletak jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Jika ada menteri yang tidak setuju, dia perlulah meletak jawatan. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO. Manakala di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Dan seterusnya, pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey, ini dikatakan sistem Jemaah Menteri Kesultanan Melayu Kelantan.
abad ke-19 di mana Sultan Muhammad II telah membentuk sistem Jemaah Menteri bagi melencengkan pemerintahan Kesultanan Kelantan. Terdapat 8 badan Jemaah Menteri ditubuhkan dan setiap satunya dianggotai oleh 4 orang pembesar. Okey, boleh lihat di situ ada Jemaah Menteri bagi Penasihat Raja, Menteri Istana, Keadilan dan Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar, Menteri Pembandaraan, Menteri Penerangan dan Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri. Okey, kita tengok pula kepada Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okay, yang pertama, Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Yang kedua, kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Yang keempat, peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung kepada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu mahkamah syariah serta mahkamah anak negeri di Sarawak dan juga Sabah. Okey, Badan Kehakiman. Hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan Badan Kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti Badan Kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Dan kita sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Okey, di sebelah kiri itu adalah gambar Ketua Hakim Negara yang baru yang telah dilantik pada, kalau ikut kat sini dia ada 2 Mei 2019. Okey, ini yang dikatakan dengan pengasingan kuasa adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama, dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintah tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi sahaja. Okey, pengasingan kuasa ni adalah untuk membuktikan pemerintahan adalah adil dan tidak ada satu kuasa sahaja. Okey. Seterusnya, ini adalah latihan untuk minggu ini yang berkaitan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Okey. Jawab latihan ini dalam buku nota. Kemudian awak snap gambar dan hantar dalam GC dalam ruang yang telah saya sediakan, dan kita akan bincang pada kelas hari Selasa pagi. Okey, jawapannya kita akan bincangkan pada kelas hari Selasa pagi minggu ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.